Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nusalli wa nusallim 'ala an-nabiyil karim al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Pertama sekali kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada tengah hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Insya-Allah pada tengah hari ini tuan-tuan, kita akan melihat dua hadis insya-Allah dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yaitu hadis yang ke-19 dan hadis yang ke-20. Hadis yang ke-19 ini ialah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, yaitu an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajula ra'a kalban ya'kulu thara min al-'atash fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala yakrifu lahu bihi hatta arahu fasyakara Allahu lahu fa'adkhalahu al-jannah. Maksudnya ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya ada seseorang lelaki yang telah melihat seekor anjing memakan akan tanah kerana dahaga. Maka mengambil laki-laki itu akan kasutnya lalu mencebok baginya dengan kasut itu hingga memuaskan anjing yang sedang dahaga itu. Kerana ini maka Allah mensyukuri baginya lalu memasukkan dia ke syurga. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, disebut dalam beberapa kitab yang lain, berkenaan dengan ada seorang laki-laki yang memberikan minum kepada seekor anjing. Jadi disebut dalam hadis ini disebabkan minuman yang diberikan kepada seekor anjing tadi menyebabkan Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam syurga. Ini adalah hadis yang masyhur. Dalam kitab Riyadhus Shalihin juga sebut berkenaan dengan laki-laki ini. Hadis yang sama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, cuma ada lafaz-lafaz yang berbeza. Dalam lafaz yang disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, dia maknanya dalam riwayat tersebut menceritakan tentang seorang laki-laki yang mana dia berjalan di tengah padang pasir, kemudian dia terjumpa dengan satu telaga. Bila dia tengok telaga tersebut dan dia dahaga lah, kemudian dia turun dalam telaga itu, dia minum air dalam telaga tersebut, kemudian lepas dia minum hilang dahaga dia. Bila dia naik ke atas, dia melihat ada seekor anjing menjilat tanah kerana dahaga. Menyebabkan dia turun semula ke telaga, lalu menggunakan kasut dia sebagai bekas untuk cebok air, kemudian dia berikan minum kepada anjing tadi. Lalu disebabkan air yang dia bagikan, minuman yang diberikan kepada seekor anjing tadi, lalu Allah Subhanahu wa taala
maknanya menerima amalan tersebut dan memasukkan orang tadi ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu perbuatan yang simple, tuan-tuan, memberikan minum kepada binatang. Disebabkan memberikan minum kepada binatang, dan benda ni benda yang bukanlah satu benda yang besar, kan? Besar ni maksudnya ialah bukan benda kalau orang tengok benda tersebut orang tidak nampak benda tu adalah satu benda yang wow, kan? Bukan benda yang diangkat, di highlight tidak, kan? Kalau bagi makan, bagi derma 1 juta, kan, persendirian bagi derma sebanyak 50,000 bagi contoh, itu orang highlight, kan? Tapi kalau bagi minum kepada seekor anjing, kan, bagi minum hanya segelas air bagi contoh, benda tu orang tidak highlight, kan? Benda yang mudah, benda yang simple, tetapi benda ini diterima dan dipandang maknanya tinggi oleh Allah, lalu Allah Ta'ala balas dengan syurga. Sebab tu daripada hadis ni kita faham, tuan-tuan, yang pertama sekali, bahawa setiap daripada amalan yang kita buat, kan, amalan tersebut belum, amalannya jangan pandang rendah dengan amalan tu. Belum tentu amalan yang kita buat itu amalan yang maknanya dipandang remeh oleh manusia, belum tentu dipandang remeh oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita kena faham bahawa amalan-amalan yang menjadi asbab untuk kita mendapat rahmat Allah, kita tak tahu yang mana satu. Mungkin dengan sebab solat kita Allah Ta'ala terima, lalu Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Mungkin dengan sebab baca Quran kita, mungkin dengan sebab sedekah kita, mungkin dengan sebab kita maknanya tolong orang, meringankan beban orang. Ini semua ialah banyak-banyak amalan ini kita tidak tahu yang mana satukah amalan yang Allah Ta'ala terima dan Tuhan masukkan kita ke dalam syurga. Sebab tu kita perlu memaksimumkan amalan kita, bukan fokus kepada ibadah-ibadah yang bersifat mana khususiah, bukan hanya pada solat, hanya pada puasa saja, tapi dia kena luaskan konteks ibadah tu, dia kena, yang mana dia mesti diluaskan. Disebut dalam riwayat mana satu cerita, ada seorang ulama ni dia karang kitab, hebatlah karang kitab ni, kan? Selagi mana orang guna kitab dia, selagi itulah dia akan mendapat manfaat dari sudut pahala dan berkekalan. Dia maknanya dia punya maknanya berkekalan, dia punya pahala dia yang akan berterusan selepas daripada kematian dia, kan? Sehingga Nabi sebut, Nabi kata kalau mana apabila mati seorang anak Adam, mana terputus amalan dia melainkan 3, kan? Di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Mana nak sebut bahawa ilmu yang kalaulah kita mengajar seseorang tu, dia ada manfaat dia selepas daripada kematian kita. Jadi nak sebut ulama ni dia karang kitab, dia karang punya karang, kan? Tiba-tiba pada satu malam, dan waktu tu dia punya dakwah dia jatuh, dakwah dia. Lalu ada seekor lalat berterbangan, kemudian lalat tu pergi tempat dakwah yang jatuh tadi, kemudian mana lalat tu minum dakwah tadi. Dakwah yang daripada dakwah pen, kan, dakwah pen yang nak ditulis kitab tersebut, dia biarkan lalat tu minum. Lalu disebut bahawa ulama ni, kan, masuk syurga bukan dengan sebab dia karang kitab, tapi dengan sebab dia bagi minum kepada seekor lalat. Nak sebut pada kita bahawa, kan, ibadah ni kita mesti melihat satu benda yang maknanya dengan konteks yang luas. Dan ditambah pula setiap ibadah tu kita perlu lihat itu satu benda yang bernilai di sisi Allah. Tak kira lah benda tu hanya maknanya dipandang remeh oleh manusia, tapi kalau benda tersebut maknanya diterima oleh Allah, dia ada nilainya, tuan-tuan. Jadi sebab itulah jangan kita tinggalkan ibadah-ibadah yang sunat, jangan kita tinggalkan. Ibadah yang wajib kita buat, ibadah yang sunat jangan kita tinggalkan. Sama juga bila kita melihat seseorang buat kebaikan, jangan kita pandang remeh. Contohnya orang tu bagi RM1 ke dalam tabung masjid, kita pandang remeh, kan? Kita tak bagi tahu pada dia, tapi hati kita RM1 je. Nampak macam pakai kereta besar, tapi RM1 saja.
bagi pada masjid surga dan sebagainya. Mana jangan pandang remeh. Mungkin dengan RM1 itulah dia akan masuk syurga Allah. Jangan pandang remeh pada orang. Sebab bila nama ibadah, dia akan ada nilai. Sama juga dengan dosa. Bila nama dosa, dia akan ada dia punya balasan di sisi Allah. Bila kita memandang tinggi terhadap ibadah, maka kita juga kena memandang berat berkenaan dengan dosa. Itu kena ambil setiap bila nama saja kebaikan, ambil peluang untuk laksanakan benda tersebut. Lepas tu jalan untuk melakukan kebaikan ni luas. Jadi ambillah peluang untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Bercakap benar ataupun bercakap dengan percakapan yang baik itu juga dikira sebagai ibadah. Kalau kita tak mampu nak bercakap baik, bagi contoh, mulut kita ni senantiasa duk kata pada orang, kata orang, fitnah orang sebagainya, duduk senyap itu juga merupakan ibadah. Tahan diri kita daripada melakukan kata pada orang itu juga merupakan ibadah. Maknanya dalam satu hadis Nabi sebut falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah kamu menyatakan kebaikan. Kalau kamu tak boleh buat ataupun kamu tak boleh sebut kebaikan, maka kamu senyap pada waktu tersebut. Ini di antara dia tu. Kerana maknanya menahan diri kita. Bila kita senyap, kita telah berjaya menahan diri kita daripada melakukan kemaksiatan pada Allah. Bila kata ke orang ni, dia akan bagi kesan yang lama lah. Seperti mana yang kita sebut sebelum ni, kan, lidah ataupun dosa lidah ni merupakan dosa yang banyak, yang paling besar sekali yang dilakukan oleh manusia. Dosa yang melibatkan orang lain. Kalau dosa yang melibatkan manakala dosa yang melibatkan diri sendiri, kan, dosa pada Allah yang paling banyak dosa mata, yang paling mudah. Tapi dosa lidah ni maknanya dia melibatkan dosa dengan orang. Dosa lidah yang paling banyak sekali. Sebab tu lidah ni dia bahaya. Kalau kita tengok lidah, Allah Ta'ala buat lidah ni dilindungi oleh beberapa lapisan. Lidah kita ni dia tidak bertulang. Kemudian lapisan pertama Tuhan lindungi dengan gusi. Kemudian ada gigi pula. Kemudian ada mulut pula. Kemudian ada misai pula. Ini beberapa lapisan-lapisan. Dia tak sama dengan sebagai contoh dengan mata, telinga dan sebagainya. Dia punya mata ni satu lapisan saja. Tapi lidah ni beberapa lapisan. Nak cerita bahawa lidah ni cukup bahaya. Dia punya lidah tersebut. Baik, itu maknanya ialah itu apa yang kita boleh ambil daripada kisah, daripada hadis ini. Begitu juga hadis ini menceritakan pada kita supaya maknanya rajin memberikan minum dan makan kepada manusia. Sebab tu dalam surah-surah, dalam surah Al-Insan Tuhan sebut, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kan orang yang dapat syurga nanti antaranya mereka yang memberikan makan minum kerana untuk mendapatkan rata daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah memberikan kepada seekor anjing pun Tuhan bagikan syurga, kalau Tuhan terima, apatah lagi bagi kepada manusia. Tak kiralah pada manusia dan sebagainya. Begitu juga dalam hadis ni kita faham bahawa nak melakukan kebaikan ni dia tidak semestinya sempurna, tuan-tuan. Jangan kita anggap bahawa nak bagi makan pada orang ni kena kaya terlebih dahulu, kena ada dia punya amount yang tertentu, tidak. Kan? Hanya segelas air juga telah dikira sebagai kebaikan. Ini mengikut kepada kemampuan kita. Kan? Makin tinggi, makin banyak dari sudut kemampuan yang kita bagi, makin banyaklah yang kita akan dapat. Dari sudut kualiti. Kalau sebagai contoh, dia ni ada segelas air saja, kemudian dia bagi separuh pada orang. Separuh itu bernilai bagi dia. Maka nilaian dia akan lebih tinggi berbanding dengan orang tu dia ada 1 tan air, dia bagi segelas, dia tak rasa apa. Ini nak sebut bahawa dalam ibadah ni dia semua orang boleh buat, semua orang berpeluang untuk melaksanakan ibadah, iaitu memberikan makan dan minum. Kan? Sebab jangan tengok orang kaya sahaja yang boleh bagi makan, orang miskin juga boleh bagi makan. Itu hadis yang ke-19. Kita tengok pada hadis yang ke-20. Hadis ini adalah hadis daripada Aisyah. Hadis Aisyah yang mana
disebut bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-nawm fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfiru fayasubbu nafsahu. Ini satu hadis yang berkenaan dengan solat, berkenaan dengan sembahyang. Bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang daripada kamu itu dia sedang sembahyang dan dia mengantuk pada waktu itu, maka hendaklah dia tidur terlebih dahulu sehinggalah hilang mengantuk dia. Ini yang disebut. Maka sesungguhnya seseorang kamu apabila dia sembahyang, sedangkan pada waktu tersebut dia mengantuk. Dia sembahyang, waktu tu dia mengantuk. Dibimbangi bila dia sembahyang tu kan, dia tidak mengetahui apakah yang dia minta. Dia minta keampunan kepada Allah ataupun dia minta kecelakaan kepada diri dia. Daripada hadis ni maknanya menceritakan berkenaan dengan apakah yang perlu dibuat oleh seseorang tu apabila dia nak sembahyang, tiba-tiba dia mengantuk, tuan-tuan. Apakah boleh dia apakah boleh dia lewatkan sembahyang dia disebabkan mengantuk dia, ataupun dia kena makna sembahyang pada waktu itu juga. Ini ada perbahasan di kalangan ulama fiqh, ada perbahasan dia. Berkenaan dengan boleh ke tidak kita tidur terlebih dahulu. Soal tidur ni mana kena tengok mengantuk yang macam mana, yang mana yang boleh, yang mana yang boleh tidur tersebut. Sebab kalau kita ni ngantuk tu memang ngantuk semua kan. Itu ngantuk tu memanglah daripada pagi pun ngantuk, tengah hari pun ngantuk, pas zuhur dikata lepas makan, waktu petang dia kata tak boleh belajar petang ni kan, waktu bermain petang, waktu malam pun mengantuk. Kalau gitu, kalau ikut masa ni memang tak ada lah waktu kita, maknanya waktu kita segar. Waktu segar ni waktu tengok bola je tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kalau waktu kalah, itu lagi segar. Kalau lah waktu belajar, kebanyakannya mengantuk lah kan. Itu saya ingat waktu belajar dulu dia ada kelas pukul 8.30, pukul 10, pukul 11.30. Ini waktu di UAE tu. Lepas tu kelas pukul 2, 3.30, pukul 5.30. Tuan-tuan rasa waktu mana yang waktu tak mengantuk kan? Semua pelajar, semua waktu tadi tidur semua kan? Pergi pukul 8.30 pun tidur, pukul 10 tidur juga kan? Padahal baru bangun tidur kan, lepas subuh tidur kan, bila tidur balik kan, waktu patut segar lah. Sebab tidur ni ialah salah satu daripada aktiviti yang Allah berikan anugerah pada kita tuan. Bagi tubuh ni untuk rehat. Dia macam kereta, kalau kita servis, lepas servis tu dia akan jadi makin lancar. Itu tidur. Waktu manusia ni dia kena tidur lah, setiap hari tu dia kena tidur. Kalau tak tidur dia akan jadi masalah kepada tubuh dia. Dia kena tidur. Dia ada orang yang tidur dah 3 jam sehari, dia boleh. Ada orang yang kena tidur 6 jam sehari. Kalau 8 jam tu baby kan. Saya tak boleh ustaz ada 8 jam lagi kan. Dia kena susuk lah dia punya masa. Dan bila mana seseorang tu lepas dia tidur, dia bangun, badan dia akan jadi kuat. Badan dia akan jadi kuat, dan badan tersebut dia akan mana bila dia seolah-olah seperti mana kereta tu baru lepas servis. Walaupun tidur tu 10 minit ataupun 5 minit. Dalam perang Badar kan, para sahabat maknanya Allah berikan perasaan mengantuk pada waktu tu, sebelum tidur, dan mana sebelum berperang. Bila mengantuk sangat sehingga para sahabat ni tertidur. Bila tertidur kemudian bangun tuan-tuan. Bangun tu dalam keadaan segar kan. Dia macam seolah-olah kata jangan kejutkan harimau yang sedang tidur. Macam tu lah. Dia jadi semangat, dia jadi kuat sehinggalah dia boleh lawan golongan musuh. Jadi berani kan? Itu di antara pertolongan yang Allah Ta'ala berikan kepada para sahabat dan peperangan Badar. Jangan anggap pula ustaz saya ni Tuhan bagi pertolongan juga ni untuk tidur kan. Dalam mimpi pun tak boleh lah macam tu kan? Ini nak sebut bahawa maknanya ialah maknanya dia punya tidur yang macam mana ataupun mengantuk yang macam mana kan? Yang boleh menyebabkan kita perlu tidur terlebih dahulu. Mengantuk yang teramat sangat lah,
mengantuk kalau kita teruskan solat pada waktu tersebut, menyebabkan kita ni akan kemungkinan tertinggal mana rakaat ataupun tertambah rakaat. Ataupun kita tak akan sedar apa bacaan yang kita baca waktu solat kan, waktu dalam sembahyang. Ada dulu penceramah kan, dia ni buat dia punya penuh maknanya ustaz ni kan, dia daripada waktu malam sampai subuh penuh dengan meeting buat kerja sebagainya, dan waktu pagi tu ada subuh, kuliah subuh kan. Waktu dia mengajar kuliah subuh tu, dia kata dia pejam mata kan. Lepas tu tapi mulut dia bercakap, dia pun tak tahu apa yang dia sebut pada waktu tu. Oh, ni level lain lah kan. Tapi tuan tu jangan buat macam tu kan. Dia benda lain pula. Sebutnya kalau kita solat tu menyebabkan ada bacaan lain yang akan keluar, maka pada waktu tu maknanya kita digalakkan untuk tidur terlebih dahulu. Kerana nak mengelakkan bila kita sembahyang, dia akan menyebabkan kita baca perkara-perkara ataupun yang sepatutnya doa mana bacaan tersebut doa pada kita, tetapi kita minta kecelakaan pada kita. Itu doa mana tidur yang macam ni. Adakah boleh tidur selepas daripada masuk waktu? Boleh, tidak ada masalah. Dari sudut sebab waktu solat ni, selagi mana mana tak habis waktu sembahyang, selagi itu kita diharuskan solat dalam waktu tersebut. Cuma waktu haram sembahyang ialah waktu apabila kita, maknanya waktu tersebut kalau nak solat tu memang tak lepas. Itu tak boleh lah kan. Contohnya ada solat, kita solat az-zuhur 5 minit, tiba-tiba ada 2 minit lagi nak masuk solat zuhur, solat asar, baru nak solat zuhur, itu tak boleh kan. Maka pada waktu tersebut yang seeloknya pada dalam maknanya bila masuk waktu, sehinggalah sebelum daripada masuk asar, itulah waktu yang harus untuk menunaikan sembahyang. Ini dari sudut fiqh kan. Tapi kalau dari sudut tasawuf, yang terbaiknya solat mana adalah solat pada awal waktu. Sebab fiqh ni mana perbincangan dia boleh ke tidak, harus ataupun tidak, itu saja kan. Itu jangan samakan, jangan kata mana boleh kita bedah dia. Boleh itu kan, dia kena gabungkan dengan tasawuf sekali. Memang boleh buat, adakah afdal pada waktu itu. Jadi dah sebut kalau kita mengantuk, masuk dah solat, mana solat ada dia punya waktu pada waktu tersebut, maka kita boleh tidur. Dengan syarat kita yakin kita boleh bangun. Kalau dah kita ni jenis kita tidur ni mesti 3 jam, pukul 1.30 tidur, pukul 5.30 baru bangun, itu tak boleh. Kalau kita tidur biasa pukul 1.30 kan, masuk zuhur 1.20 sebagai contoh. Kalau kita tidur kita yakin bangun pukul 2 ataupun pukul 2.30, kita nak tidur sejam saja, maka pukul 2.30 masih lagi sempat untuk menunaikan solat zuhur. Maka pada waktu tersebut tidak menjadi masalah untuk kita tidur terlebih dahulu. Ini dari sudut hukum fiqh kan. Sama juga dengan solat isyak. Biasanya orang solat isyak sekalinya subuh kan. Ada orang dia nak sama dengan Imam Abu Hanifah yang wuduk tu isyak guna waktu subuh kan. Dia Imam Abu Hanifah, dia solat isyak kemudian dia qiyamul lail. Dia ni solat isyak dekat dengan subuh kan. Dia tidur terlebih dahulu bagi tu. Maka kalau lah dia yakin dia boleh bangun, dia kata dia boleh bangun pukul 4.30 ataupun pukul 5, pukul 3 pagi dia boleh bangun untuk solat isyak, maka dia boleh tidur pada waktu tersebut. Dan kalaulah sekiranya bila dia tidur, dia terlepas tidur, dia kunci jam dah, kebiasaannya dia bangun, tapi hari itu entah macam mana terlepas tuan-tuan, dia tak solat isyak lagi, maka dia dimaafkan pada waktu tersebut. Maka bila dia dimaafkan, maka hendaklah dia qada balik selepas daripada tapi dengan syarat dalam waktu yang panjang. Kalau waktu yang pendek, bagi contoh subuh dengan maghrib kan, masuk dah waktu subuh, dia nak tidur semula, boleh ke tidak? Pada waktu itu tak boleh. Bagi contoh dia ni tak tidur semalam, bila masuk saja subuh, waktu itulah baru dia nak tidur. Kalau dia tidur, mesti confirm pukul 9 bangun. Maka pada waktu itu dia kena solat terlebih dahulu. Cuma hebatnya Allah Ta'ala kan, bila waktu tu waktu yang singkat, rakaat juga Tuhan kurangkan. Waktu subuh singkat tapi 2 rakaat saja.
Waktu maghrib singkat tapi 3 rakaat. Waktu yang panjang, rakaat dia panjang. Itu. Kalaulah waktu maknanya pukul 7, kita barulah kita nak tidur baru. Masuk maghrib baru nak tidur. Menyebabkan terlepas itu, maka tidak dibenarkan lagi pada waktu tersebut. Maka orang jenis yang macam ni, dia kena buatlah macam mana sekalipun untuk dia ni rasa segar. Dia nak exercise ke, dia nak buat skipping ke, speaking ke, apa semua sekali, dia kena buatlah untuk pastikan bahawa dia ni segar untuk solat. Dan solat itu, kalau dia nak elokkan solat tersebut, solat yang menyebabkan dia ni tertinggal rakaat sebagainya, maka hendaklah dia ringkaskan solat-solat itu. Bacaan-bacaan itu. Dia kena buatlah macam mana untuk pastikan solat yang dia laksanakan tersebut ialah solat yang tidak melalaikan, yang tidak mana dikurangi ataupun kurang dan sebagainya. Ini mana perbahasan berkenaan dengan maknanya orang yang mengantuk tu. Cumanya kalaulah kita dah solat dah, itu tak boleh lah. Sebab kalau nak berhenti saja-saja tak boleh. Kita dah solat, tiba-tiba kita nak berhenti pada waktu tu sebab mengantuk, tak boleh. Kalau sebelum, itu boleh. Nak tangguhkan solat kerana kita terlalu penat, penat dan sebagainya. Pernah guru saya, biasanya kami ini akan solat Jumaat. Mana dia punya akan solat Jumaat. Guru tu biasa dia akan tidur waktu tengah hari. Dia akan rehat lah, rehat tidur waktu tengah hari, kerana dia akan mengajar pula daripada zuhur sampailah pada tengah malam. Akan mengajar je, berehat makan, kemudian maknanya itu dia punya waktu, dia punya masa daripada zuhur sampai malam pula. Dia kena tidur sebelum tu. Pada hari tu dia tak tidur, dia keluar ada urusan dan dia balik selepas daripada zuhur. Dia minta kami anak murid untuk solat terlebih dahulu. Dia akan solat selepas tu bersama dengan murid-murid dia yang mana murid-murid ni jalan lah. Tapi tetap juga solat Jumaat. Itu dah sebut pada kita tuan-tuan, itu pada sudut fiqhnya dia tidak menjadi masalah. Itu ni nak sebut berkenaan dengan yang disebut dalam hadis ni. Mereka ataupun dalam hadis ni nak cerita pada kita bahawa dalam sembahyang ni dia kena mengutamakan kepada khusyuk. Kalaulah dalam bab ngantuk pun Nabi suruh tidur terlebih dahulu, dalam bab lain juga kita kena usaha untuk pastikan kita khusyuk. Sebab bila mengantuk dia akan hilang khusyuk. Sama juga dengan perkara-perkara lain. Sebagai contoh, kalau kita rasa nak buang air menyebabkan solat kita terganggu, maka makruh solat kita, mana kita solat dalam keadaan kita tahan nak buang air. Sama juga, iaitu kita solat dengan dalam keadaan kita lapar dan makanan tersebut ada di depan. Bukan kata kita solat lapar baru nak cari makanan tu, bukan. Ni makanan tu dah ada dekat depan. Kalau kita mana solat pada waktu tersebut, duk ingat pada makanan, duk bangun, menyebabkan kita hendaklah kita solat ataupun kita makan terlebih dahulu. Sebab dia akan menyebabkan hilang kekhusyukan dalam solat tersebut. Kerana khusyuk ni perlu diutamakan dalam sembahyang. Patut ada setengah orang bila biasanya buat iftar di masjid, dia buka dengan tamar terlebih dahulu, kemudian dia sembahyang. Kadang-kadang ada bagusnya, kadang-kadang dia mengganggu kekhusyukan jemaah tadi. Bila jemaah ni dia cerdik juga. Bila dia buka dengan tamar, dia akan duduk di saf belakang sekali. Sebab bila bagi salam, dia terus akan pergi makan nasi lepas daripada solat maghrib tu. Jadi yang nyanyi ni imam tu kan, duduk depan sekali. Imam kena wirid lagi, kena doa lagi kan. Imam tu duduk urus ni, waktu doa tu duduk fikir, nasi ni sempat ke tidak pada aku, mananya lupa nak cuk tadi. Ini sebut mengganggu dari sudut solat dan bacaan-bacaan dalam sembahyang. Itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan perbincangan kita dalam dua hadis ni. Jadi hadis yang pertama berkenaan dengan memberikan minum kepada anjing, yang kedua ialah berkenaan dengan itu mereka yang mengantuk dalam sembahyang, kemudian mereka yang diharuskan untuk tidur terlebih dahulu
sebelum daripada menunaikan sembahyang. Tapi kita kena ingatlah, kita kena ada usaha lah untuk bangun pada waktu tersebut, barulah kita dibenarkan untuk maknanya berehat ataupun tidur terlebih dahulu. Dan dari sudut asalnya, solat ni dia kena awal waktu lah. Solat pada awal waktu, itu pada asalnya. Tetapi kalaulah kita ada halangan, ada masyaqqah, ngantuk sebagainya, kita boleh untuk menangguhkan, melewatkan sikit sembahyang. Itu dari sudut mana fiqh kan. Tapi kalau dari sudut tasawuf, dia kena kalau moleknya ambil waktu sunat. Waktu sunat ni waktu awal waktu sunat kan. Cuma waktu sunat dengan kalau kita maknanya kita solat awal waktu, kita sembahyang seorang. Kalau kita lewat sikit, contohnya kalau pukul 1.20 kita solat awal waktu kan, tapi sembahyang seorang. Pukul 2 kita sembahyang jemaah, mana lebih bagus? Pukul 2 lebih bagus sebab kita solat berjemaah kan. Solat seorang kita hanya dapat waktu afdal. Tapi kalau kita solat jemaah, kita dapat kelebihan berjemaah. Sebab tu kalau di madrasah ada solat sampai lewat sikit kan. Isyak dia lewat sikit kan, subuh ada lewat sikit. Sebab apa? Sebab dia nak tunggu semua pelajar. Dan bahkan kalaulah murid tadi kan solat pada imam yang kedua, kena watan. Imam kedua kan, di mana tak bangun solat subuh, kena watan. Solat di pondok, kena watan. Dan datang solat lewat kan, datang solat lewat, imam kedua kena watan juga. Pendek kata, pokok mana pun kena kan. Jadi macam mana pun kena solat sekali dengan imam juga. Jadi Tok Guru ni kan, dia akan lewatkan sikit kan, dia bagi masa pada pelajar tadi untuk makna siapkan diri mereka, bangun dan sebagainya kan. Tu ada satu dia punya sekolah ataupun di pondok tu 1,600 orang pelajar tuan. 1,600 orang pelajar, dia nak pastikan semua dapat solat pada mana solat berjemaah dengan imam yang pertama. Jadi itu di antara. Jadi dia kena jaga lah kan. Solat lewat sikit, bukan solat aku 7 kan. Ni 5 minit lagi nak habis waktu baru solat tak kan. Biasa kita solat pukul 6 suku, dia solat pukul 6.40 macam tu. Maka dia akan zikir, lepas solat zikir sampai kat syuruk baru habis. Zikir kadang-kadang sampai duha baru habis. Ini di antara amalan di pondok-pondok. Kita tengok isu solat lewat kan. Kita solat lewat, kita solat awal pukul 6 suku tu solat, pukul 6.30 imam bagi salam tu terus balik. Di madrasah tidak, dia akan duduk, dia akan berzikir dan dia akan baca Quran. Sampailah pada waktu duha barulah dia akan mula balik untuk mengaji. Ini di antara dia punya masa. Setiap hari benda tu berlaku. Buat setiap hari. Jadi dia akan ada kelebihan yang besar lah. Itu tuan-tuan. Itulah di antara benda yang boleh kita bincangkan pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati pertemuan kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sekarang ni saya bersama dengan kita punya NGO, bersama dengan 30 NGO. Sekarang ni kita dalam fasa mengumpul dana untuk membantu saudara kita yang berada di Lebanon, yang kena dia punya itulah letupan itu selepas yang berlaku pada baru-baru ini. Dan kita target untuk serahkan sumbangan pada akhir bulan ni sebanyak 2 juta. Jadi kita tengah kumpul sekarang bersama dengan NGO lain. Dan semua NGO, 30 NGO ni yang dia punya fokus kepada negara-negara yang berbeza. Kali ni kita untuk bulan ni saja kita fokus kepada Lebanon. Sebab di Lebanon ni teruk, kesan yang berlaku lepas letupan itu teruk. Dia punya dia punya kematian dia hampir sekarang dah 200 orang. Dan kecederaan lebih kurang dalam 6,000 orang yang cedera. Dan kerugian dia hampir dekat dengan 10 bilion. Banyaklah. Jadi kita bagi ni hanya bagi semangat sebagai
kita salurkan sumbangan semangat kepada saudara kita yang berada di sana. Kan? Ini tuan-tuan. Dan benda ni adalah kita terlibat secara legal. Legal dan mendapat persetujuan daripada pihak menteri dan sebagainya. Dan kita harap tuan-tuan yang nak sumbangkan, boleh sumbangkan pada hari ini. Saya tak mau tabung lah. Tuan-tuan boleh minta tolong apa sejadah, kemudian kita boleh salurkan kepada saudara kita yang berada di Lebanon, insyaAllah. Jadi cukuplah sekadar saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada tengah hari. Yang baik itu datang daripada Allah, yang betul-betul Maha Suci. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya'fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.